Oke, video kali ini Cikgu akan terangkan tentang bab 5 Geografi tingkatan 3. Video ini adalah kesinambungan daripada video sebelum ini, yaitu ah, video minggu lalu yang Cikgu terangkan berkaitan dengan subtopik 5.1 dan 5.2. Tetapi untuk video kali ini Cikgu akan terangkan dua subtopik terakhir dalam bab 5, yaitu yang pertama ialah kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia, dan juga usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Oke, kegiatan manusia yang mengancam maksud dia ialah apa aktiviti manusia yang boleh mengancam hidupan liar yang ada di Malaysia. Dan yang kedua ialah apa pula usaha yang diambil untuk memelihara dan memelihara hidupan liar yang ada di Malaysia. Oke, pastikan selepas menonton video ini, murid-murid dapat dua input yang penting. Oke, yang pertama ialah menyatakan kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Dan yang kedua, mengetahui apakah usaha-usaha yang dilakukan dalam usaha untuk memelihara dan memelihara alam sekitar yang hidupan liar yang ada di Malaysia. Oke, seperti biasa, selepas menonton video ini, pastikan murid-murid menjawab soalan pengukuhan di akhir video nanti. Oke, mari kita masuk dalam subtopik 5.3, yaitu kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar. Apa aktiviti manusia yang boleh mengancam hidupan liar? Kalau kita lihat dalam gambar ini, ialah tentang kemusnahan hutan. Kenapa manusia mau memusnahkan hutan? Ialah untuk melakukan aktiviti pembalakan. Oke, jadi apa yang berlaku kepada hidupan liar? Apa yang berlaku kepada tumbuhan liar, hidupan liar apabila pembalakan ini dijalankan? Oke, yang pertama, kemusnahan habitat flora dan fauna. Oke, apabila berlaku pembalakan, maksud dia habitat flora dan fauna akan terjejas ataupun musnah. Yang kedua ialah tentang apabila pembalakan dijalankan, permukaan tanah akan terdedah kepada ejen-ejen hakisan. Oke, ingat, ejen hakisan ialah seperti air hujan, suhu. Itu adalah ejen hakisan utama yang akan menyebabkan tanah terhakis. Yang seterusnya ialah kurangnya proses sejat peluhan. Apabila kurang proses sejat peluhan, kenapa kurang? Sebab kekurangan tumbuh-tumbuhan. Seterusnya peningkatan kandungan karbon dioksida. Oke, ini paling common lah. Apabila tumbuh-tumbuhan kurang, maksud dia tumbuhan tidak dapat menyerap semua gas karbon dioksida yang dilepaskan di atmosfera dan akan menyebabkan suhu bumi meningkat. Ini adalah ini merupakan salah satu cara peningkatan suhu bumi. Apabila tumbuhan sudah kurang, jadi gas karbon dioksida dia akan bertambah. Oke, seterusnya tanah menjadi tandus. Apabila tumbuh-tumbuhan ditebang, dimusnahkan, jadi tanah akan jadi tandus sebab tidak ada tumbuhan sudah. Seterusnya hidupan liar diancam kepupusan. Jadi apabila pembalakan ini dilakukan, hidupan liar akan diancam kepupusan. Macam mana diancam kepupusan? Hidupan liar akan kehilangan habitat ataupun kehilangan tempat tinggal lah. Oke, kejadian banjir juga akan berlaku dan juga pencemaran sumber air. Oke, ini adalah kesan apabila pembalakan dijalankan. Oke, apabila aktiviti pembalakan ini dijalankan, maka semua kesan-kesan ini akan berlaku. Oke, kegiatan manusia yang kedua ialah tentang pengkuarian. Oke, maksud pengkuarian ini ialah pemecahan ataupun letupan batu-batuan untuk tujuan pembinaan. Contohnya pembinaan jalan raya, memerlukan batu yang banyak. Jadi mereka akan cari kawasan bentukan bumi yang punya batuan untuk memusnahkan, untuk meletupkan batu-batu tersebut. Oke, untuk digunakan dalam pembinaan jalan raya dan sebagainya lah. Oke, jadi apa kesan apabila manusia membuat
pengkuarian ini yang pertama ialah kemusnahan habitat hidupan liar. Nah, aktiviti letupan bongkar batu di kawasan kuari akan mengakibatkan inilah kemusnahan habitat hidupan liar. Yang kedua, bunyi bising. Bunyi bising di kawasan kuari akan mengganggu ketentraman hidupan liar. Sama juga lah, manusia pun akan terganggu, hidupan liar juga akan terganggu. Pencemaran udara melalui habuk dan debu kering. Nah, apabila batu diletupkan, habuk dan debu kering akan berterbangan di udara lah. Dia akan menyebabkan pencemaran udara. Yang seterusnya, pencemaran air juga turut berlaku. Jadi apabila debu dan kotoran ini dibawa oleh air hujan, dia akan mengalir ke sungai dan sungai itu akan tercemar. Seterusnya berlaku banjir di kawasan rendah dan juga hidupan liar terpaksa mencari habitat baru. Aktiviti yang ketiga ialah pembinaan empangan. Kalau pelajar-pelajar lihat, gambar ini merupakan salah satu empangan yang telah dibina. Salah satu empangan telah dibina untuk menakung air lah, untuk kegunaan domestik. Jadi apa yang berlaku? Apakah kesan terhadap hidupan liar? Pembinaan empangan ini dia akan menyebabkan kemusnahan hutan yang sangat besar. Jadi apabila hutan musnah, habitat hidupan liar turut musnah. Sebab hutan merupakan habitat utama bagi hidupan liar. Seterusnya keseimbangan ekosistem turut terjejas, rantai makanan akan terjejas. Aktiviti seterusnya ialah tentang aktiviti pertanian. Bagaimanakah pula aktiviti pertanian ini dapat menjejaskan hidupan liar? Kita lihat. Kawasan hutan yang diteroka dan digantikan dengan tanaman seperti getah dan kelapa sawit. Hal ini akan menyebabkan landscape asal berubah. Maksudnya landscape hutan lah. Landscape hutan berubah, rantai makanan juga akan terganggu. Apabila landscape asal berubah, maksudnya rantai makanan sudah terganggu. Ekosistem pun terganggu. Kemusnahan habitat hidupan liar juga akan turut terjadi. Quality tani merosot. Quality tani merosot. Maksudnya tani di kawasan tersebut menjadi tidak subur. Dan seterusnya hidupan air terjejas. Bagaimana pula hidupan air ini boleh terjejas? Apabila petani meracun tanaman mereka, racun-racun tersebut akan dialirkan ke sungai oleh air hujan. Jadi apabila racun-racun itu dialirkan di air sungai, maksudnya sungai tersebut akan tercemar oleh racun-racun dari aktiviti pertanian inilah. Apabila air sungai terjejas ataupun air sungai tercemar, maka hidupan yang ada di dalam air juga akan terjejas. Seterusnya aktiviti yang kelima ialah tentang pembinaan jaringan pengangkutan. Apa yang berlaku apabila jaringan pengangkutan ini dibuat? Satu, penebangan hutan yang luas, habitat hidupan liar terganggu. Hidupan liar bertindak mencari habitat yang baru. Terdapat hidupan liar yang mati akibat dilanggar oleh kendaraan semasa melintas jalan. Ini biasa berlaku. Contohnya harimau, kalau kita lihat dalam berita, harimau mati disebabkan dilanggar oleh kendaraan, gajah, dan sebagainya lah. Itu kenapa hewan melintas jalan, karena mereka mau mencari habitat yang baru. Itu sahaja untuk subtopik 5.1. Sekarang kita masuk pula itu saja untuk subtopik 5.3. Sekarang kita masuk pula dalam subtopik terakhir dalam bab 5, yaitu subtopik 5.4, yaitu usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan
kehidupan liar di Malaysia. Oke, usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar dapat dibahagikan kepada 7 cara. Oke, yang telah dibuat di Malaysia. Oke, usaha pertama ialah melalui penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua melalui kempen kesedaran, pendidikan alam sekitar, pusat konservasi dan taman negara, penyelidikan dan pembangunan ataupun research and development, penilaian impak alam sekitar EIA dan juga pewartaan hutan simpan. Oke, mari kita lihat satu persatu bagaimanakah usaha-usaha ini dilaksanakan oleh kerajaan dan juga pihak NGO termasuk masyarakat. Oke, first kita lihat tentang pelaksanaan undang-undang. Oke, pihak kerajaan dia telah memperkenalkan 3 akta ataupun 3 undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar. Oke, yang pertama ialah Akta Kualiti Alam Sekeliling tahun 1974. Oke, pindaan 1985 di mana dalam akta ini kerajaan mewartakan kawasan yang kaya dengan sumber sebagai kawasan pemeliharaan. Contohnya taman negara dan juga taman laut. Maksud di sini kawasan yang diwartakan ini tidak boleh diganggu oleh aktiviti-aktiviti manusia lah yang boleh merosakkan kawasan tersebut. Oke, kedua, apabila manusia didapati menjalankan aktiviti yang mengganggu hidupan liar di kawasan tersebut, maka hukuman denda dan penjara kepada pesalah akan dibuat. Oke, seterusnya Jabatan Alam Sekitar memantau perkara yang berkaitan dengan air dan kualiti udara, sisa industri, paras kebisingan, dan penilaian impak alam sekitar. Oke, itu adalah berkaitan dengan Akta Kualiti Alam Sekeliling. Itu merupakan akta pertama berkaitan dengan alam sekitar. Oke, yang kedua ialah berkaitan dengan Akta Perhutanan Negara 1984. Oke, dalam akta ini peruntukan mengenai pentadbiran, pengurusan, pemeliharaan hutan dan pembangunan hutan di Malaysia. Lepas itu mewujudkan hutan simpan kekal dan juga larangan mengambil hasil hutan daripada kawasan hutan simpan kekal. Oke, seterusnya ialah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Ini baru beberapa 10 tahun sebelum ini lah telah dibuat Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Oke, dalam Akta Pemeliharaan Hidupan Liar, kerajaan bertanggung jawab untuk mengeluarkan lesen untuk permohonan memburu haiwan. Maksudnya di sini hanya individu yang mempunyai lesen sahaja dibenarkan untuk memburu haiwan. Pengisytiharan Rizab Hidupan Liar dan kawasan pelindungan hidupan liar turut dibuat, di mana dalam rizab tersebut tidak boleh diganggu ataupun aktiviti memburu tidak boleh dibuat di kawasan rizab hidupan liar. Oke, jadi ini adalah 3 akta yang telah diperkenalkan oleh kerajaan dalam usaha untuk memelihara dan memelihara hidupan liar yang ada di Malaysia. Oke, yang kedua ialah tentang sebelum itu cikgu mesti terangkan maksud taman laut ialah kawasan pelindungan bagi ekosistem marin, oke, ataupun ekosistem laut lah, terutamanya terumbu karang, flora serta fauna. Oke, pemeliharaan pula bermaksud usaha mengekalkan keadaan asal. Maksudnya kawasan tersebut, kawasan yang sudah sedia ada kita akan pelihara daripada musnah. Oke, pemeliharaan pula ialah maksud kawasan yang sudah rosak, kita akan pelihara kawasan tersebut dan selepas pelihara kita akan pelihara kawasan tersebut daripada rosak balik. Oke, yang kedua ialah kempen kesedaran. Tadi undang-undang, sekarang kempen kesedaran.
Oke, apa maksud campaign kesadaran? Apa tujuan dia? Untuk memberi penerangan. Nah, ini cikgu highlight untuk memberi penerangan dan pemahaman kepada masyarakat tentang sesuatu isu. Jadi kita lihat antara campaign-campaign yang sudah dijalankan di Malaysia berkaitan dengan hidupan liar. Oke, yang pertama, campaign Save the Day. Oke, campaign Save the Day ini telah dibuat oleh WWF, di mana mereka menyelamatkan penyu dan harimau di Malaysia. Oke, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepupusan haiwan-haiwan tersebut. Oke, campaign yang kedua, Hari Tenggiling Sedunia. Tenggiling juga merupakan salah satu hidupan yang semakin diancam kepupusan di Malaysia. Jadi, campaign kesedaran telah diadakan, yaitu tujuan dia untuk meningkatkan kesedaran manusia tentang pemeliharaan hidupan liar tersebut, yaitu tenggiling lah. Oke, menghentikan kegiatan perdagangan haram tenggiling. Oke, menurut WWF, populasi tenggiling di Asia telah merosot sebanyak 80% dalam tempo 2007 hingga 2017. Maksudnya di sini tenggiling ini semakin diancam kepupusan lah disebabkan oleh diburu oleh manusia. Oke, campaign We Hug Tapir 2018. Oke, campaign We Hug Tapir ini bersamaan sambutan Hari Tapir Sedunia. Oke, di mana tujuan dia untuk meningkatkan kesedaran bahwa tapir merupakan spesies hewan yang hampir pupus, menjelaskan jenis spesies tapir, habitat tapir, dan mendidik generasi muda akan kepentingan menjaga dan memelihara tapir. Oke, yang seterusnya yang keempat ialah campaign kurangkan penggunaan bag plastik dan hari tanpa bag plastik. Apa pula kaitan bag plastik dan hidupan liar? Oke, bag plastik tidak dibekalkan secara percuma kepada pengguna di pasaraya besar. Oke, melalui pada hari tertentu lah. Terdapat beberapa negeri seperti Selangor dan Melaka mempraktikkan hari tanpa bag plastik 7 hari seminggu. Oke. Masyarakat mendidik supaya menggunakan bag mesra alam seperti bag biodegradasi lah. Maksud dia, bag plastik ini dia merupakan salah satu bahan yang susah untuk dihapuskan. Jadi apabila dia susah dihapuskan, dia akan membahayakan hidupan liar yang ada di Malaysia lah. Apabila plastik dibuang di merata tempat, dia akan membahayakan hidupan liar yang ada di Malaysia. Itulah sebabnya kenapa plastik campaign mengurangkan bag plastik ini telah dibuat. Oke, seterusnya ialah Pusat Konservasi dan Taman Negara. Oke, maksud Pusat Konservasi dan Taman Negara yakni maksud Pusat Konservasi dan Taman Negara ini ialah untuk melestarikan alam sekitar. Oke, pusat konservasi ditubuhkan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan, rekreasi, dan ekologi. Taman negara pula ialah bertujuan untuk menjadi habitat bagi kebanyakan spesies hidupan liar di Malaysia. Oke, ini adalah antara contoh-contoh kawasan konservasi dan juga taman negara yang ada di Malaysia. Oke, kalau kita lihat huruf yang bertanda kuning ini dia merupakan kawasan konservasi, manakala warna biru ini merupakan lokasi-lokasi taman negara yang ada di Malaysia. Contohnya ialah Pusat Konservasi Tuntung Bukit Pinang, Hutan Hidupan Liar Pusat Pinang. Ini semua adalah pusat konservasi yang ada di Malaysia. Taburan dia pelajar boleh lihat dalam peta di sini. Ini pula ialah taburan taman negara yang ada di Malaysia. Taman negara yang banyak yang ada di Malaysia terdapat di negeri Sarawak. Diikuti oleh Sabah dan juga Semenanjung. Seterusnya penyelidikan dan pembangunan ataupun research and development. Apakah maksud tujuan apakah tujuan penyelidikan dan pembangunan tentang hidupan liar ini dijalankan? Yang pertama, untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar. Ini cikgu highlight.
Yang kedua, mengekalkan hidupan liar dan habitatnya supaya khazanah alam terpelihara. Oke, sekarang kita lihat pula tentang penyelidikan. Nah, penyelidikan tentang hidupan liar, yang pertama ialah penyelidikan ini dibuat untuk mengenal pasti habitat sesuatu hidupan liar. Contohnya kajian tentang habitat harimau Malaya oleh Perhilitan. Lepas itu kedua, mengkaji spesies hidupan liar yang wujud. Kajian tentang spesies penyu oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Lepas itu mengenal pasti jenis penyakit. Ini semua tentang penyelidikan hidupan liar lah. Kerajaan mau mengenal pasti penyakit dan penyakit-penyakit yang menyebabkan keputusan suatu hidupan liar tersebut. Oke, lepas itu mengetahui makanan yang sesuai dengan hidupan liar, menjalin kerjasama penyelidikan antara agensi kerajaan dan universiti tempatan, dan juga kaedah pembiakan untuk mengekalkan spesies hidupan liar. Yang seterusnya mengkaji kemandirian dan sifat hidupan liar lah. Oke, aktiviti yang seterusnya ialah penilaian impak alam sekitar. Oke, maksud penilaian impak alam sekitar ini tujuan dia untuk mengenal pasti, meramal, menilai, dan memberitahu maklumat tentang kesan alam sekitar akibat daripada sesuatu proyek pembangunan. Jadi maksudnya di sini sebelum kerajaan membangunkan sesuatu kawasan, EIA ataupun penilaian impak alam sekitar perlu dijalankan di kawasan tersebut terlebih dahulu. Sekiranya sesuai, maka pembangunan boleh dijalankan di kawasan tersebut. Sekiranya EIA ataupun penilaian impak alam sekitar ini mengatakan bahwa tidak boleh dijalankan pembangunan kawasan tersebut, maka kerajaan tidak akan menjalankan pembangunan di kawasan tersebut dalam usaha untuk melindungi hidupan liar lah. Oke, objektif EIA pertama meramal dan menjangkakan kesan proyek pembangunan ke atas alam sekitar. Oke, kedua meneliti dan memilih alternatif proyek terbaik, mengenal pasti dan memberi langkah kawalan sesuatu proyek pembangunan, meramal impak ke atas alam sekitar, dan juga mengenal pasti cost terhadap alam sekitar dan faedah proyek kepada masyarakat. Oke, perundangan dalam EIA. Oke, sekiranya AI dilanggar, maksudnya denda tidak melebihi 100.000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun jika gagal mematuhi peraturan EIA. Oke, EIA ini telah dikuatkuasakan di Malaysia pada April 1998. Oke, contoh aktiviti yang memerlukan EIA. Contohnya pembalakan dan pertanian melebihi 500 hektar, pembinaan empangan hidroelektrik, pembinaan resort atau hotel, dan juga pembinaan infrastruktur seperti hospital, lebuh raya, lapangan terbang, dan sebagainya. Oke, ini cikgu akan highlight lah. Oke, ini sangat penting, pelajar perlu tahu apakah contoh aktiviti yang memerlukan penilaian impak alam sekitar. Oke, seterusnya yang terakhir, sebelum itu pendidikan alam sekitar. Oke, pendidikan alam sekitar juga merupakan salah satu langkah kerajaan untuk memastikan usaha pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar dapat dilaksanakan. Oke, pendidikan alam sekitar ialah proses pembelajaran yang melibatkan penyelesaian masalah. Oke, ini definisi pendidikan alam sekitar. Dan keupayaan murid membuat keputusan yang tepat demi masa depan, khususnya generasi akan datang, terhadap keperluan pemeliharaan alam sekitar. Oke, jadi antara kepentingan pendidikan alam sekitar yang pertama ialah murid akan mengutamakan alam sekitar dalam sesuatu tindakan. Murid dapat melibatkan diri secara aktif di lapangan. Murid akan lebih peka dan prihatin mengenai alam sekitar. Murid akan punya pengetahuan dan kemahiran untuk penyelesaian isu-isu alam sekitar dan juga bermotivasi untuk memelihara alam sekitar. Murid juga akan memahami konsep pembangunan lestari. Maksud pembangunan lestari ada dalam glossary sini, yaitu pembangunan tanpa menjejaskan alam sekitar.
Oke, dan terakhir, ini adalah langkah terakhir kerajaan, yaitu mewartakan hutan simpan. Nah, hutan simpan merupakan kawasan hutan yang diwartakan. Oke, ini pelajar perlu tahulah definisi hutan simpan. Oke, kawasan hutan yang diwartakan tujuan perhutanan dan ditadbir oleh Jabatan Perhutanan Negeri. Oke, pokok di kawasan hutan tidak boleh ditebang karena dilindungi oleh undang-undang di bawah Akta Perhutanan Negara yang kita belajar tadi itulah. Oke, contoh hutan simpan yang ada di Malaysia, hutan simpan kekal UKM, hutan simpan Sungai Melayak Negeri Sembilan, dan juga hutan simpan Bukit Nanas di Kuala Lumpur. Jadi itu sahaja untuk subtopik 5.4. Nah, kita sudah habis belajar subtopik 5.3 dan 5.4. Jadi seperti yang cikgu bagi tahu tadi, pastikan murid-murid menjawab soalan pengukuhan di akhir video, yaitu inilah soalan pengukuhan dia. Jadi murid-murid perlu menyalin soalan dalam buku teks, murid-murid perlu menyalin soalan dan jawaban dalam buku latihan masing-masing.